أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, marilah sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena sebaik-baik bekalan dalam hidup ialah bekalan takwa. Dan bekalan takwa itulah yang menentukan kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Takwa boleh diperolehi oleh hamba yang kaya, yang miskin, yang cerdik, yang kurang cerdik, yang berpangkat dan tidak berpangkat, yang punya kedudukan dalam masyarakat, punya pengaruh atau tidak punya pengaruh. Takwa boleh diperoleh oleh semua, laki-laki, perempuan, siapa saja. Tidak mesti orang yang alim lebih bertakwa pada orang jahil. Terkadang di sana ada kelebihan setiap manusia yang Allah Ta'ala takdirkan, sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami jadikan manusia sebaik-baik kejadian. Muslimin yang dirahmati Allah, tema khutbah pada hari ini ialah Malaysia Prihatin. Dalam menjelang kita menyambut kemerdekaan negara beberapa hari, negara kita dan dunia seluruhnya masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19. Dalam situasi cabaran yang tak pernah difikir oleh dunia, kita menyaksikan bagaimana setiap negara bertungkus lumus mencari jalan bagaimana untuk mengatasi ancaman COVID-19 ini. Negara kita walaupun termasuk di antara 5 negara yang terbaik dalam mengurus COVID-19, tetapi ia masih lagi berada dalam lingkungan kita.
Kita masih lagi perlu mematuhi peraturan-peraturan SOP yang telah ditentukan. Lantaran itu, pada tahun ini kita menyambut kemerdekaan dalam situasi kita masih lagi ada ancaman cabaran yang perlu kita hadapi. Muslimin yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid." Ya, maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa ingatlah tatkala mana Allah Taala memberitahu sesungguhnya jika kamu bersyukur di atas nikmat yang Allah kurniakan kepada kamu, nescaya Allah akan tambah lagi nikmat tersebut. Dan kalau kamu kufur, maka sesungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Oleh kerana perkataan nikmat ini lawannya kufur, maka para ulama tafsir menjelaskan nikmat di sini ialah iman. Bukan harta benda, bukan pangkat kebesaran. Sebab itu Allah Ta'ala menyebut la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, yakni syukur di atas nikmat iman yang dikurniakan. Kerana lawannya kalau kamu kufur, maka kufur itu sama ada kufur nikmat ataupun kufur akidah. Dalam cabaran besar negara mencapai kemerdekaan, perjuangan masih diteruskan. Bukan semata-mata kita meraihkan hari kemerdekaan, tapi yang penting bagaimana kita mengisi kemerdekaan tersebut. Mungkin generasi yang ada dalam masjid pada hari ini bukan lagi generasi yang pernah berdepan dengan konflik pertembungan dengan penjajahan. Lantaran itu apa yang penting ialah kita memahami sejarah hebatnya perjuangan bagi mencapai kemerdekaan negara. Bukan suatu yang mudah. Dengan kekuatan yang ada pada kita menyaksikan bagaimana munculnya tokoh-tokoh pejuang-pejuang di kalangan para alim ulama yang bangkit menentang penjajah. Munculnya tokoh-tokoh seumpama Mak Kilau, Datuk Bahaman, ya, Datuk Maharaja Lela di Perak. Demikian juga tokoh-tokoh yang lain yang akhirnya menyaksikan bagaimana perjuangan demi perjuangan, ratusan bahkan ribuan yang berdepan dengan penderitaan dalam menghadapi perjuangan menuntut kemerdekaan. Hari ini perjuangan dalam bentuk baru yang sedang kita hadapi mungkin tidak sehebat atau sekuat generasi awal menentang penjajahan. Tetapi sebagaimana disebut oleh para alim ulama, bahawa mengisi kemenangan itu lebih besar tanggungjawab berbanding dengan menuntut kemerdekaan. Berakhirnya turunnya Union Jack, bendera Inggris, dan berkebarnya bendera Jalur Gemilang, menyaksikan satu perubahan landscape politik negara. Hari ini kita adalah generasi yang menyambung perjuangan yang telah ditinggalkan oleh mereka yang terdahulu. Bersyukurlah dengan apa yang telah kita sampaikan, kerana Allah Ta'ala mengingatkan kita, kalau kamu bersyukur di atas nikmat yang kamu terima, Allah tambah lagi nikmat tersebut. Maka nikmat di sini bukan hanya harta benda, bukan hanya wang ringgit, ya, kerana nikmat sehat lebih besar daripada wang ringgit. Bukan saja nikmat sehat besar, nikmat iman lagi besar daripada nikmat tersebut. Maka kerana itu, negara Malaysia dalam menghadapi cabaran ini telah pun mengambil beberapa inisiatif, langkah-langkah yang telah pun dibuat bagi memutuskan khususnya rangkaian wabak pandemik COVID-19, COVID-19. Sukarelawan kita dan orang perseorangan yang telah tungkus lumus bekerja keras. Lantaran itulah kerajaan memilih tema Malaysia Prihatin sebagai tema kemerdekaan negara kita, sebagai suatu penghargaan kepada semua pihak yang telah bertungkus lumus menyelamatkan dalam suasana kita sangat gawat. Muslimin yang dirahmati Allah, pelbagai pakej rangsangan yang telah pun diberi oleh pihak kerajaan, khususnya bagi mengatasi di saat-saat negara berdepan dengan kekhawatiran. Pakej rangsangan ekonomi telah berjaya menyelamatkan 2.4 juta pekerja
dan beri sokongan kepada lebih pada 300,000 syarikat untuk terus beroperasi. Di waktu yang sama, kita terpaksa mengenakan pelbagai kawalan pergerakan PKPP terus dikuatkuasakan. Kerajaan juga memperkenalkan pelan jana semula ekonomi negara atau ringkasnya penjana dengan 40 inisiatif bagi kebajikan dan pembangunan ekonomi negara. Dalam cabaran yang sedang kita ada ini, menuntut kita 3 perkara. Pertama, melahirkan keyakinan bahawa di luar daripada kuasa besar dunia ada satu kuasa lebih hebat daripada seluruh kuasa, iaitu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu kuasa besar dunia boleh melepaskan daripada wabak COVID-19. Bahkan apa yang mengejutkan kita, negara besar Amerika sebagai contoh menjadi antara mangsa yang lebih ramai, yang paling ramai, kematian paling ramai di dunia ialah berlaku di Amerika. Demikian juga negara-negara yang lain. Yang kedua, bila kita berdepan dengan suatu musibah begini, menuntut kita semua pihak untuk saling bekerjasama. Selamatkan diri kita untuk selamatkan orang lain. Kita seringkali mendengar satu kalimah yang seringkali diucap oleh motivator kita, iaitu kita tidak boleh mengubah orang lain. Bagaimana cara untuk mengubah orang lain? Kita ubah diri kita untuk mengubah orang lain. Kita ubah pendekatan kita untuk mengubah orang lain. Kita ubah cara kita untuk mengubah orang lain. Kalau dia tak memberi salam, kitalah yang memulakan salam. Kalau dia tidak menjaga silaturahim, kitalah yang menghubungkan silaturahim. Kalau dia bercakap kasar dengan kita, maka kita balas jangan dengan kekasaran, balas dengan kebaikan. Maka kan itulah Allah Ta'ala berpesan kepada kita, ya, dalam Al-Quran Karim, firman Allah Ta'ala, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, buat baiklah kamu kepada makhluk Allah sebagaimana Allah buat baik pada kamu. Bukan sebagaimana dia buat baik pada kamu, tapi sebagaimana Allah buat baik kepada kita. Mudah-mudahan kita mengharapkan dalam situasi kita menyambut kemerdekaan pada Hari Kebangsaan ke-63 pada tahun ini, kita mengharapkan negara kita diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala, wabak ini dapat kita atasi, kita memutuskan rangkaian dan apa yang membimbangkan kita, beberapa ciri-ciri yang mutakhir ini yang lebih cepat, lebih ganas. Wabak tersebut berlaku di beberapa buah negara. Semoga Allah Ta'ala lindung negara kita dan diri kita, keluarga kita. Akhir sekali, tuan-tuan sekalian, selain daripada kita menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mematuhi peraturan-peraturan yang ada dalam era kita, menjaga hubungan kita, kita menyedari bahawa dunia ialah sifatnya sementara. Tidak ada kelebihan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyadu ala al-aswad illa bittaqwa. Tidak ada kelebihan bangsa Arab berbanding bukan Arab. Tidak ada kelebihan orang kulit putih berbanding orang kulit betak, orang kulit hitam. Bahkan tidak ada kelebihan yang berpangkat. Mungkin beza saya dengan tuan-tuan, saya akan ditanya oleh Allah Ta'ala di hari akhirat, dan tuan-tuan tidak akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat. Mungkin beza berpangkat besar ialah dia lebih banyak dihisap. Maka kan itu, jawatan, pangkat kebesaran, harta benda yang kita ada tidak menyebabkan kita menjadi manusia durhaka kepada Allah Ta'ala, sombong kepada Allah Ta'ala. Syekh Maulana Zakaria Kandalawi rahimahullah ta'ala, dia berpesan, dosa manusia terbagi per dua. Satu, dosa haiwaniyah, dosa kebinatangan. Yang kedua, dosa syaitaniyah, dosa kesyaitanan. Dosa haiwaniyah, berzina, minum arak, berjudi, membunuh dan seumpama, sifat-sifat yang ada pada kebinatangan. Biasanya manusia akan tahu dia bersalah, dia akan minta ampun, dia akan bertobat pada Allah, ada mahkamah bicarakan kesalahan, ada hukuman yang dikenakan. Yang kedua, dosa syaitaniyah, dosa kesyaitanan, sombong, takabur, angkuh. Tidak ada mahkamah bicara orang sombong di dunia. Tidak ada mahkamah menghadapkan seorang yang dengki di dunia. Tetapi di akhirat,
Orang yang sombong tidak mencium bau syurga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqal zartin min kibri. Tidak akan mencium bau syurga orang yang ada perasaan sombong dalam hatinya. Maka kan itu kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kita daripada Adam dan Adam daripada tanah. Semoga hidup dunia mengumpulkan bekalan untuk menghadap Allah Ta'ala di hari akhirat. Gunalah kedudukan, gunalah jawatan, gunalah harta, guna apa yang ada, mengumpulkan pahala-pahala untuk kita dihisap di hari akhirat. Semoga Allah Ta'ala mengumpulkan kita dalam majlis lebih baik. Sebagaimana hari ini kita berkumpul di rumah Allah sebagai tetamu Allah, mudah-mudahan di akhirat kita akan ditemu Allah Ta'ala di hari akhirat dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum tilawatah innahu Hamidum Majid. Allahumma Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad Nabil Ummi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah. Sidang jemaat dirahmati Allah sekalian, waktu makbul doa ialah waktu antara dua khutbah. Di waktu khatib duduk, itulah waktu saat makbul doa. Perbanyakkan doa pada waktu tersebut. Yang kedua, waktu azan dan iqamah. Perbanyakkan doa pada waktu itu. Yang tiga, waktu kita dalam musafir. Yang keempat, waktu hujan mula turun. Yang kelima, waktu kita sedang diseksa ataupun dianiaya. Dan banyak lagi waktu-waktu yang lain. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala berfirman dalam Quran, Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, nasib aku akan perkenankan permintaan kamu. Bila Allah nak kurnia, kata ulama, terpulang pada Allah. Ada yang kita minta, terus diberi apa yang kita minta. Ada yang Allah Ta'ala ganti, kita minta yang lain, tapi Tuhan tak bagi, kerana Tuhan tahu kalau Tuhan kurnia, mungkin merosakkan kita, melemahkan kita, menjauhkan kita dengan Allah. Lalu Tuhan ganti dengan benda lain yang kita tak minta, tapi benda penting. Atau yang ketiga, Tuhan tak bagi yang kita minta, Tuhan tidak ganti di dunia, namun semua doa akan menjadi pahala kita, mengangkat darjat kita di hari akhirat. Dan yang kedua, marilah pada hari yang mulia ini kita banyak ucapan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tanpa Nabi kita tak kenal Allah. Tanpa Nabi kita tak tahu tujuan hidup. Tanpa Nabi kita tak tahu dosa pahala. Tanpa Nabi kita tak tahu ke mana hala tuju hidup kita. Tanpa Nabi kita tak tahu halal dan haram. Tanpa Nabi kita tak ada sistem dalam hidup. Maka kerana itu, pengutusan Nabi bukan hanya untuk kenal kita dengan Tuhan, tapi menjadikan kita manusia yang kenal apa makna aku jadi manusia, aku jadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbanyakkan doa, banyakkan salawat kepada baginda, kerana perintah Allah dalam Quran, innallaha malaikatahu yusalluna nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya para malaikat dan Allah dan para malaikatnya berselawat kata Nabi, wahai orang beriman, perbanyakkan ucapan selawat dan salam pada baginda. Sabda Nabi, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha asyara. Siapa-siapa selawat kepadaku sekali, Allah akan selawat kepadanya 10 kali. Tuan-tuan, Allah selawat kepada kita 10 kali setiap kali kita berselawat pada baginda sekali. Mudah-mudahan kita membanyakkan ucapan selawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallam tabarakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahu anil khulafa'ir rasyidin wa an baqiyati sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa bi ihsan wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ta'anna ma'ahum ya akramal akramin. Allahumma fil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadil hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ayyid bi taufiq
bidawami taufiq wal hidayah wasihatu wassalamah malikina ke bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang Pertua Agung As-Sultan Abdullah Abduddin Al-Mustafa Billah Shah Al-Marhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah wa kazalika ke bawah diri yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Pansur Agung Tuanku Hajah Azizah Aminah Maimunah Iskandariah binti Al-Marhum Mutawakkil Allah Sultan Iskandar Al-Haj Allahumma ja'al balana Malaysia aminah mutmainnah sakha'an rakha'a dara adlin wa imanin wa amnin wa aman wa sa'iri biladil muslimin Allahumma أعز الإسلام والمسلمين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وعلى كلمتك يا إلى يوم الدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة